Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita berkesempatan sekali lagi untuk bertemu dalam perbincangan grafik komunikasi teknikal, dan pada pagi ini cikgu pun ada ruang waktu untuk kita bincangkan satu tajuk, iaitu tajuk pembesaran pengecilan. Kita sambunglah balik pembesaran pengecilan. Namun untuk klip pada kali ini, cikgu akan terangkan, tunjukkan kepada semua penonton, anak-anak murid cikgu khususnya, bahawa perbincangan kita pada pagi ini ialah membincangkan tajuk pembesaran, dan kita akan menggunakan kaedah nisbah sisi. Sebelum ni kita tahu bahawa ada dua kaedah dalam penyelesaian pembesaran pengecilan, iaitu nisbah sisi dan satu lagi ialah nisbah luas. Dan pada hari ini kita akan selesaikan bentuk soalan, contoh soalan mudah kaedah nisbah sisi. Dan terus cikgu berikan nisbah yang digunakan, iaitu nisbah 4, nisbah 3. 4, nisbah 3. Dalam soalan peperiksaan, pelajar kena peka, murid-murid kena peka, anak-anak murid cikgu kena peka bahawa dalam soalan dia akan khususkan soalan yang diberi pembesaran atau pengecilan. Contoh, pembesaran raja dengan kaedah apa? Nisbah sisi 2. Dan yang ketiga, berapa nisbah dia? 3. Pembesaran, nisbah sisi dan kadar nisbah yang diberikan. Jadi ketiga-tiga ini memang kena gariskan dalam soalan supaya tidak tersilap, terkeliru ketika menyelesaikan soalan seumpama yang diberikan. Baik, kita terus kepada macam mana penyelesaian mudah untuk menunjukkan pembesaran kaedah nisbah sisi dengan nisbah 4-3. Maksud 4-3 di sini ialah kita nak lukis yang baru, ini yang baru, dan 3 ini ialah nisbah asal. 4 nisbah yang baru, 3 nisbah yang asal. Jadi bila 4 lebih besar daripada 3, bermakna dengan nisbah ini automatik kita tahu bahawa ini ialah pembesaran. Kalau pengecilan kita balik 3, 4, baru 3, asal 4. Jadi kalau soalan yang diberikan macam contoh di sini ialah 4 baru, asal ialah 3. Baik, di sini bentuk pentagon mudah. Kita nak selesaikan ni guna bentuk pentagon yang mudah. A, B, C, D dan E. Kita nak lukis pembesaran, besarkan rajah ini, nisbah sisi dengan nisbah 4, nisbah 3. Baik, kalau dalam perbincangan nak melihat kaedah melukis pembesaran pengecilan nisbah sisi atau nisbah luas, biasanya cikgu bahagi kepada dua bahagian. Bahagian 1 dan bahagian 2. Pada bahagian 1, kita akan menyelesaikan A sehinggalah kita akan dapat B prime. Maksud B prime ni ialah titik B yang baru. Ini B asal. Jadi lokasi baru dia, B yang baru ialah B prime. Ini dalam bahagian 1. Yang kedua, dah dapat B prime, sehinggalah kita selesai, kita lengkapkan kepada titik yang terakhir kita ialah E prime. Bermakna E prime ialah E yang baru. Jadi ini duduk bahagian 1, ini duduk bahagian 2. Kenapa cikgu letakkan bahagian 1 dan bahagian 2? Sebab pada perbincangan nisbah luas, pada bahagian 2 adalah sama dengan nisbah sisi. Bahagian 2 sama dengan nisbah sisi. Bila kita lukis luas, kaedah nisbah luas, nisbah sisi, bahagian 2 sama. Sekali lagi kita ulang, pada bahagian 2, kaedah nisbah sisi dan nisbah luas sama. Yang berbeza di antara nisbah sisi dan nisbah luas hanya berlaku pada bahagian 1 sahaja. Okey, kita teruskan. Macam mana kita nak mulakan A sampai B prime? Kenapa cikgu letak A? Dengan anggapan A ialah kita namakan dia sebagai pusat pembesaran. Kalau A kita pilih sebagai pusat pembesaran, bermakna A lah mula lukisan kita. Di mana pusat pembesaran A lokasinya tidak berubah, tak berubah. A tak berubah. Dia tetap di situ. Okey. Kita lukis. Bila kita sebut kaedah nisbah sisi, pembesaran kita sekarang, kita fokus kepada by sisi, untuk kepada satu sisi. Sekarang sisi yang pertama ialah AB. Ini saya nak besarkan sekarang. Saya nak besarkan AB. Besarkan AB.
Merujuk kepada kaedah nisbah sisi. Apa cikgu kena buat nak besarkan nisbah sisi? Jadi saya kena lukis satu garisan unjuran. Daripada pangkal saya bahagi kepada berapa bahagian kita ada? Paling maksimum 4. Lalu kita kena bahagi kepada 4 bahagian. Ukuran yang sama daripada pangkal A, kecondongan garisan tidak kisah. Macam mana condong pun kita terima. Tetapi yang penting ialah pembahagian garisan itu. Ambil ukuran 1, 2, ukuran yang sama, 3 dan 4. Kenapa perlu 4 bahagian? Kerana nisbah dia paling maksimal ialah 4. 1, 2, 3, 4. Daripada pangkal ukuran mesti sama ni. Kalau sini 10 mm, sini 10 mm, sini 10, sini 10. Kalau 20, sini 20, 20, 20. Itu maksud pembahagian yang sama. Lalu apa kita nak lihat? Bila kita nak dapatkan pembesaran, bermakna kedudukan B awak, B yang baru, dia mesti jauh ke hadapan. Lalu kita tarik garisan unjuran daripada A, ini namanya garisan pancaran. Garisan pancaran. Garisan pancaran melalui titik B. Okey, disebabkan pembesaran 3, saya nak 3 dengan 4 sahaja pasal berkaitan dengan nisbah kita. 3 sambung ke B, 3 sambung ke B dan daripada 4 kita selarikan. 3 sambung ke B ke 4, daripada 4 kita selarikan. Okey, maksud selari, belajar tahu dah kaedah ni kan dalam lukisan-lukisan awal kita. Selarikan kita akan dapat satu titik yang merentasi garisan pancaran melalui B. Lalu titik yang awak perolehi ini ialah titik pertama garisan, titik pertama bagi pembesaran awak, B prime. Dia tak berubah, B prime. Okey, macam mana kaedah cikgu? Kita besarkan sisi nisbah 3 kepada 4. Di mana 3 kita sambung ke B, daripada 4 kita selarikan dapat B prime. Lalu bila dapat saja B prime, selesai kaedah atau bahagian pertama. Selesai bahagian pertama. Okey, dah dapat B prime, kita akan lalui bahagian kedua pula. Bahagian kedua, dia mesti ada syarat yang perlu dipenuhi. 2 syarat sahaja. Syarat pertama, 1. Kita kena wujudkan garisan pancaran. Mesti ada garisan pancaran. 2. Mesti ada selari dari sisi asal. 2 syarat ni awak buat, awak dapat jawapan betul. Okey, kita lihat apa maksudnya. Yang pertama, garisan pancaran. Kalau ini kita dapat titik B prime, ada garisan pancaran. Nak dapat titik C pun daripada pusat pembesaran pun ada garisan pancaran. Kita pancarkan melalui C. Bermakna C prime awak mesti ada atas garisan ni. C prime mesti ada atas garisan ni. Okey. Kedua, dah buat dah yang pertama. Kita lihat yang kedua. Selari dari sisi asal. Selari daripada sisi asal. Mana sisi asal cikgu? Bila kita nak dapatkan C prime, kita kena rujuk kepada sisi asal kita. Asal kita ialah atas titik sebenar B sebelum pembesaran dan garisan ke titik C. Daripada B ke titik C ini dinamakan sebagai sisi asal. Ini sisi asal. Garisan ini kita selari. Kita selarikan. Daripada B prime kita selarikan. Okey. Kita akan dapat titik yang merentasi garisan pancaran. Itulah C prime awak. Itulah C prime awak. Okey. Lihat sekali lagi. Mana garisan pancaran? Mesti ada garisan pancaran pertama. Yang kedua, mesti selari dari sisi asal. Ini sisi asal. Kita selarikan, kita akan dapat titik yang baru di atas garisan pancaran. Begitulah kaedah ini kita gunakan sehingga selesaikan E prime. Kita sambung, kita nak dapat D pula. Sama. Kita mesti ada garisan pancaran melalui titik D pertama. Yang kedua, mesti selari dari sisi asal. Sebab kita sekarang bergerak dalam bahagian yang kedua. Mana sisi asal cikgu? CD, sisi asal. Kita selarikan. Selarikan. Okey, ini sisi asal. Kita selarikan daripada titik C. Selarikan. Kita akan dapat titik yang merentasi garisan pancaran kita. Yang mana titik tersebut ialah titik D prime. Okey. Begitulah yang terakhir kita nak dapatkan titik E. Mesti ada apa?
mesti ada pertama garisan pancaran. Syarat ini mesti dipenuhi. Yang kedua ialah selari sisi asal. Mana sisi asal cikgu? D ke E sisi asal. Lalu kita selarikan. Baik, kita selarikan, kita akan dapat E prime. Nak selarikan mesti guna sesiku set. Okey. Alhamdulillah, kita dah dapat titik-titik yang diperlukan. Jadi kita lengkapkan dengan menghitamkan, memberi objek, mengobjekkan garisan kita guna pensel HB. Okey, daripada A, B naik ke atas, C, D prime, E prime dan balik ke pangkal. Mesti dihitamkan. Semua ini mesti dihitamkan, barulah lengkap jawapan awak. Okey, alhamdulillah kita telah selesai bagaimana membuat pembesaran, melukis pembesaran, kaedah nisbah sisi dengan kadar nisbah 4:3. Yang mana berdasarkan sisi kita besarkan, ini yang asal kita besarkan berdasarkan kaedah nisbah sisi daripada 3 ke 4, yang lain pun akan ikut. Jadi inilah kaedah kita. Pelajar-pelajar boleh cuba di rumah, dan klip video yang lain akan kita letakkan, kita lukis bagaimana apabila pada gambar rajah kita ada separuh bulatan, ada bulatan atau lengkuk, dan macam mana nak selesaikan pada soalan yang ada lengkuk. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.